Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada hari ini untuk pelajaran sains pada unit 1 iaitu kemahiran proses sains. Seperti yang awak telah ulang kaji pada minggu lepas dan juga pelajaran yang awak telah belajar pada tahun 3, ada 6 kemahiran proses sains. Okay, pada hari ini kita akan sambung lagi 6 kemahiran proses sains yang awak akan belajar pada tahun 4. Okay, jadi semua sekali kemahiran proses sains ada 12. Okey, kemahiran proses sains bagi tahun 4 yang pertama ialah menggunakan perhubungan ruang dan masa, mentafsir data, mendefinisi secara operasi, mengawal pemboleh ubah, membuat hipotesis dan juga mengeksperimen. Kemahiran yang pertama adalah menggunakan perhubungan ruang dan masa. Maksudnya, kemahiran memerihalkan perubahan sesuatu kejadian atau fenomena berdasarkan parameter seperti lokasi, arah, bentuk, saiz, isi padu dan berat mengikut masa. Okay, seperti dalam gambar ajar, contohnya selepas 20 minit, aiskrim sudah berubah bentuk. Saiznya juga semakin mengecil. Perubahan bentuk dan juga saiz aiskrim dinamakan perubahan parameter. Apabila masa bertambah, bentuk aiskrim menjadi tidak sekata dan saiznya semakin mengecil. Jadi, perhubungan ruang dan masa dalam situasi ini adalah apabila masa bertambah, bentuk aiskrim menjadi tidak sekata dan saiznya semakin mengecil. Itu dinamakan kemahiran proses sains menggunakan perhubungan ruang dan masa. Okay, kemahiran proses sains yang seterusnya adalah mentafsir data. Mentafsir data adalah memberi penerangan yang tepat tentang objek, peristiwa atau pola daripada maklumat yang dikumpul. Maklumat yang dikumpul boleh jadi dalam bentuk jadual, dalam bentuk carta pie, dalam bentuk carta palang, carta pengelasan, graf dan juga gambar rajah. Itu adalah kemahiran mentafsir data. Seterusnya, mendefinisi secara operasi. Definisi adalah istilah atau maksud. Secara operasi pula adalah pemboleh ubah bergerak balas ataupun apa yang kamu perhatikan dalam sesuatu eksperimen atau penyiasatan sains. Okay, maksud definisi secara operasi ialah kemahiran memberikan definisi tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dapat dilakukan dan diperhatikan. Sebagai contoh, definisi secara operasi keupayaan bahan menyerap air ialah isi padu air yang tinggal di dalam bika. Contoh kedua, definisi secara operasi keupayaan bahan menyerap air paling tinggi ialah isi padu air yang tinggal paling sedikit di dalam bika. Definisi yang ketiga adalah, contoh yang ketiga adalah pertumbuhan pokok kacang hijau ialah bilangan daun dan ketinggian pokok kacang hijau selepas seminggu. Okey, contoh yang keempat pula, definisi secara operasi had kekenyalan gelang getah ialah panjang maksimum gelang getah yang dapat ditarik sebelum putus. Kemahiran proses sains yang seterusnya adalah mengawal pemboleh ubah. Ada 3 pemboleh ubah. Yang pertama, pemboleh ubah dimanipulasi, yang bermaksud data ataupun maklumat ataupun objek yang berbeza-beza tidak sama. Yang kedua, pemboleh ubah dimalarkan, data atau maklumat atau objek yang sama atau tetap. Pemboleh ubah bergerak balas apa yang diperhatikan dalam penyiasatan dan eksperimen sains. Okay, contoh seperti dalam buku teks tahun 4, muka surat 12. Okay, pemboleh ubah ialah sesuatu yang boleh berubah dalam sesuatu penyiasatan. Okay, kita kenal pasti berdasarkan gambar rajah ni. Penyiasatan antara Faris dan Meilan diberi pokok yang sama. Mereka dikehendaki menyiasat jumlah air yang diperlukan untuk tumbesaran pokok yang baik. Okay. Faris meletakkan pokoknya di tepi tingkap. Dia menyiramnya dengan 100 ml air sekali seminggu.
Manakala Meilan pula meletakkan pokoknya di dalam almari. Dia menyiramnya dengan 100 ml air sebanyak 3 kali seminggu. Okey, selepas sebulan, saiz pokok Faris didapati lebih besar. Okey, kenapa lebih besar? Sebab Meilan meletakkan pokoknya dalam almari. Dia tidak meletakkannya di bawah cahaya matahari. Okey, jadi pembesaran pokok ini lebih baik apabila disiram sekali seminggu. Saya fikir penyiasatan kita ini tidak adil. Bolehkah pokok saya tidak mendapat cahaya matahari? Okey. Cikgunya jawab, betul. Bagi mendapatkan penyiasatan yang adil, kita perlu memastikan satu pemboleh ubah sahaja yang diubah dalam sesuatu eksperimen. Baiklah cikgu, kali ini kami mengubah jumlah air yang disiram sahaja. Okay, jadi dekat sini adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Apa yang diubah dalam penyiasatan ini kita panggil dimanipulasi yang tidak sama. Jumlah air Faris sekali seminggu, manakala Meilan sebanyak 3 kali seminggu. Tidak sama. Jadi itu kita panggil dia sebagai pemboleh ubah dimanipulasi. Okay, pemboleh ubah yang kedua, contohnya kat sini, kita juga perlu memastikan pemboleh ubah yang lain kekal sama. Jadi, kita tetapkan jumlah cahaya matahari, jenis tanah dan kuantiti tanah untuk kedua-dua pokok menggunakan sama. Kuantiti, jenis dan jumlah yang sama. Yang sama kita kekalkan dalam sesuatu penyiasatan dan eksperimen sains ini kita panggil sebagai pemboleh ubah dimalarkan. Okay, selepas sebulan, apa yang jadi pada pokok mereka? Okay, saiz pokok Meilan lebih besar berbanding pokok Faris. Okay, itu yang diperhatikan dalam penyiasatan ini, bermaksud itu adalah pemboleh ubah bergerak balas. Okay, kemahiran proses sains yang seterusnya adalah membuat hipotesis. Okay, pembuat hipotesis adalah satu penyataan umum yang perlu diuji untuk membuktikan kesahihannya. Okay, mengaitkan atau menghubungkan antara PM dengan PB. PM adalah pemboleh ubah dimanipulasi. PB adalah pemboleh ubah bergerak balas. Terdapat dua cara menjawab soalan hipotesis. Yang pertama, semakin kita lihat corak PM, semakin kita lihat corak PB. Corak maksudnya sama ada bertambah, berkurang, menaik, menurun. Itu adalah corak. Okey, yang kedua, cara menjawab hipotesis jika, maka. Okey, contohnya dalam gambar rajah ni, saya meletakkan gula di dalam air panas dan saya adukkan gula tersebut menggunakan sudu. Saya nak lihat berapa lama berapa masa yang diambil jika saya adukkan gula itu di dalam gelas. Okay. Maksudnya kat sini contohnya yang diberi adalah semakin bertambah bilangan adukan, semakin berkurang masa untuk gula melarut sempurna. Itu kita panggil dia sebagai hipotesis. Okey, akhir sekali, kemahiran proses sains adalah mengeksperimen. Mengeksperimen maksudnya menguji sesuatu hipotesis yang melibatkan kemahiran proses di atas. Okey, itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. Okey, Ustazah akan berikan awak nota dalam bentuk PDF. Saya hantar kepada WhatsApp, nanti grup WhatsApp. Saya minta anak-anak murid tahun 4 semua boleh salin dalam buku nota sains. Buku nota sains adalah buku amali yang panjang warna biru. Okey, salin dalam tu. Okey, minggu depan baru kita buat latihan sama-sama. Okey, sekian, itu sahaja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.